Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin, Anwar Ibrahim menyambut hari kelahiran beliau yang ke-77. Yang mengejutkan kita semua ialah apabila Najib Tun Razak daripada penjara Kajang pun memberikan ucapan selamat hari jadi kepada Anwar Ibrahim. Nampaknya Najib dan Anwar Ibrahim tiada masalah yang besar. Dan yang benar-benar kita gembira ialah apabila dikabarkan kesihatan Perdana Menteri pada ketika berumur 77 kini pada tahap yang optimum. Makna kata, Anwar Ibrahim masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri Malaysia lebih daripada cukup. Dan kalau diberikan rezeki, mungkin beliau akan menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua, penggal yang kedua mencapai 10 tahun. Dan ada juga kata banding dengan Tun Mahathir yang sudah terlalu uzur, lebih baiklah Tun Mahathir berehat sahaja. Kesihatan Perdana Menteri pada tahap yang optimum. Tahap kesihatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan baik dan pada tahap yang optimum. Demikian menurut Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Menerusi satu kenyataan malam tadi, jabatan itu memaklumkan Perdana Menteri hari ini menjalani pemeriksaan kesihatan tahunan yang dikendalikan pasukan pakar perubatan kesihatan Kementerian Kesihatan di Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahawa tahap kesihatan Perdana Menteri dalam keadaan yang baik dan berada tahap yang optimum menurut jabatan itu. Kenyataan itu memaklumkan Perdana Menteri kekal bersemangat dan bertekad untuk terus memikul tanggungjawab bagi mengangkat darjat dan martabat negara ke peringkat yang tertinggi. Saudara-saudara sekalian, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berdoa dan sentiasa mengharapkan pemimpin-pemimpin negara kita ini dalam keadaan yang baik. Tidak kiralah mereka itu Perdana Menteri kah, pembangkang kah, atau dari kerajaan kah, atau daripada pembangkang, kita harus berdoa yang terbaik, yang baik-baik saja kepada mereka. Jauh sekali untuk membawakan doa bagi mahu merosakkan mereka ataupun berdoa untuk malapetaka kepada mereka. Janganlah tiru orang-orang yang mana oleh kerana berbeza ideologi, oleh kerana berbeza politik, oleh kerana mahu sangat nak menjahanamkan orang, mereka sanggup berdoa yang tidak tentu fasal untuk Perdana Menteri maupun para pemimpin-pemimpin yang lain. Sebagai pemerhati politik bebas, saya menggalakkan semua rakyat Malaysia berdoa yang baik-baik saja kepada seluruh pemimpin kepimpinan negara kita. Tak pedulilah dia daripada pembangkang atau dari kerajaan. Biarlah ideologi dan perjuangan parti politik itu dapat kita bezakan. Perjuangan parti politik, perjuangan ideologi itu biasa. Tetapi mau mendoakan orang supaya orang itu jahanam atau ditimpa bala, malapetaka, itu bukan biasa. Itu namanya yang betul-betul kejam dan luar biasa. Jauh sekali untuk kita cuba pula mengkafirkan orang. Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah dan teruslah kita berdoa supaya kesihatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kekal sehat dan sentiasa bersemangat menjalankan tugas beliau. Kita berdoa semoga beliau mempunyai kekuatan untuk lebih banyak melakukan pembangunan kepada Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Terjumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ayub Khan dedah satu perkara yang paling panas dan paling luar biasa. Timbalan Ketua Polis Negara, iaitu Ayub Khan, mendedahkan rahsia orang agama kuat makan rasuah. Siapa yang dimaksudkan oleh Ayub Khan, orang agama ini? Ramai netizen yang memberikan komen dalam ruangan komen berkait dengan pendedahan ini. Mereka kata, tak sangka orang agama pun ambil rasuah. Kenapa orang agama yang sepatutnya membantu menghalang, yang sepatutnya membantu menyedarkan semua rakyat Malaysia untuk menyedarkan dan sedar bahawa
Mengambil rasuah itu satu dosa dan patut dihindari dan tidak dilakukan. Tapi kenapa pula Ayub Khan dedah orang agama kuat makan rasuah? Yang kita hairan dan kita nak tahu siapa dimaksudkan orang agama oleh Ayub Khan ini. Okey, jom kita tengok apa pendedahan oleh timbalan Ketua Polis Negara yang sekarang ini menjadi spekulasi akan dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Saya secara peribadi, saya sangat gembira dan saya sangat menyokong kalau Ayub Khan benar-benar dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini satu berita baik yang semua rakyat Malaysia pasti akan bersorak gembira kalau benar-benar Ayub Khan dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerana kalau dia jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, ramai menjangkakan, termasuklah para penganalisis politik dan pemerhati politik Malaysia, bahawa rasuah yang ada di Malaysia ini mungkin akan bakal dikurangkan sehingga 95%. Yang 5% tu, itu yang tegar tai kerasuah lah. Cakap macam itulah kan. Yang memang tai kerasuah, yang memang tak boleh hidup kalau tak beri rasuah, tak makan rasuah. Yang itu awaslah nanti kena penggal oleh timbalan Ketua Polis Negara kita kalau betul dia jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Apa pula pendapat anda semua? Saya rasa dia adalah orang yang paling sesuai dan layak menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kata Azam Baki, dalam mana-mana negara, rasuah sudah jadi satu barah kepada pemimpin negara. Tidak kira pangkat apapun, budaya rasuah sudah menjadi satu malapetaka kepada sesebuah negara. Begitu juga dengan Malaysia. Rasuah tidak terjadi kepada pemimpin sahaja, kata Ayub Khan. Malah sudah mengular kepada Pak Haji ataupun watak Islamik. Ini diakui sendiri oleh timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Ayub Khan, yang mendedahkan perangai sebenar watak ustaz ini. Pengalaman luas dan lama di cawangan khas Bukit Aman mengajar Ayub Khan untuk membaca manusia rata-rata dan tidak mudah terpedaya dengan lakonan mereka. Orang Malaysia kita ini ada kecenderungan bila nampak orang derma sahaja, perbuatan yang lain tertutup. Kita nampak seseorang itu pernah terlibat dengan itu dan ini. Tetapi ada gelaran, rumah besar, duit banyak sampai bertabur atas lantai, kata Ayub Khan. Takkan tak terdetik persoalan, dari mana dia dapat duit begitu banyak? Dia bisnes apa? Jelasnya. Begitu juga tidak menolak kemungkinan ada antara orang yang kelihatan alim serta sering bersedekah dan menderma itu sekadar wayang semata-mata. Jika kita membuka mata untuk memerhati dan membaca setiap perincian yang dipamer dalam gerak tubuh dan tutur katanya, kita akan ketahui siapa sebenarnya yang berselindung di sebalik topeng itu. Contohnya, duit rasuah pergi haji. Dia ambil rasuah banyak-banyak, 3 ke 4 juta setahun. Dan tiap-tiap tahun dia pergi menunaikan haji. Lepas itu dia minta ampun lah, kata Ayub Khan. Balik minta rasuah lagi. Tahun depan pergi haji lagi. Betul? Soal beliau. Ada karakter macam tu kan? Soalnya kembali. Artikel ini adalah berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan Ayub Khan pada tahun 2021 sebelum bergelar timbalan Ketua Polis Negara mengenai kegiatan rasuah di balik amalan ibadah. Saudara-saudara sekalian, ini dipetik daripada The Malaysia Live dan ucapan itu atau artikel ini didasarkan dengan kenyataan yang dikeluarkan Ayub Khan pada tahun 2021 sebelum bergelar timbalan Ketua Polis Negara. Melalui penyiaran semula, artikel dan juga ucapan Ayub Khan di media sosial baru-baru ini menjadi spekulasi hebat dan kuat
beliau bakal menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM baru Malaysia. Kita akan menyambut baik kalau benar dia dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Sekian dulu. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang didedahkan oleh Ayub Khan itu, yaitu rahsia orang agama kuat makan rasuah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ahli politik kaya raya, rakyat pula miskin, itu menjadi topik isu hangat dalam media sosial sekarang. Manakan tidak, ahli-ahli politik yang pergi berkempen ini kadang-kadang dia tak sedar diri, pakai pakaian mewah-mewah, tapi mengajak orang untuk mengundi dia. Ini apabila berlaku lagi satu pendedahan luar biasa berkait dengan kekayaan Anwar Musa. Wow, Anwar Musa tanpa sengaja telah pun mendedahkan kekayaan sebenar beliau. Nak ikuti dan tahu berapa kekayaan sebenar Anwar Musa, ikuti terus ulasan kali ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kekayaan Anwar Musa memang mengejutkan kita semua. Apabila dikatakan Anwar Musa mempunyai beberapa koleksi yang luar biasa, antaranya baru-baru ini netizen telah pun mengkaji dan menyiasat melalui hakim mahkamah netizen telah menemui satu utas jam tangan yang pernah digunakan oleh Anwar Musa yang didakwa oleh netizen bernilai lebih daripada RM900,000 ataupun menghampiri RM1 juta. Bayangkan saudara, kekayaan yang luar biasa itu. Bayangkan jam saja bernilai RM953.024. Itu kalau orang yang biasa-biasa macam kita sampai mati pun kita tak akan dapat beli jam semahal itu. Bagi dia itu hanya aksesori. Itulah yang ditemui oleh netizen apabila mereka mengambil gambar dan menyiasat. Saudara, untuk mengetahui berapa nilai jam ataupun barangan yang dipakai oleh ahli-ahli berhormat sekarang bukanlah susah. Sangat mudah, hanya satu klik di hujung jari sudah tahu. Selain daripada seutas jam tangan yang bernilai RM900,000 itu, Anwar Musa juga baru-baru ini telah dikesan memakai satu sandal berjenama Honolulu Mule ketika beliau berjumpa dengan Presiden PAS Hadi Awang. Sandal itu kelihatan biasa-biasa saja, tapi harganya luar biasa, yaitu bernilai RM4.650. Bayangkan, sandal saja sudah bernilai RM4.650. Wow, itu satu kekayaan yang boleh membuatkan kita pecah kepala nak fikir dari mana dia dapat. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, Anwar Musa juga pernah menggayakan jam berjenama HYT Iceberg edisi terhad yang berjumlah ataupun berharga RM251.950. Dan dia juga pernah mengenakan seutas jam juga berjenama Hubble bernilai RM158.930. Wow, apabila teringat kita didedahkan dengan jam-jam tangan dan juga didedahkan dengan sandal seperti ini, teringat kita kepada seorang istri Perdana Menteri Malaysia yang mana suaminya sedang meringkuk di penjara, yaitu Najib Tun Razak, dan istrinya yaitu Rosmah Mansor kini menunggu rayuan demi rayuan walaupun telah pun dijatuhkan hukuman penjara dan denda yang menghampiri RM1 bilion. Kita teringat betapa kes ini hampir sama dengan harta yang dimiliki oleh Rosmah Mansor. Tapi tak tahulah. Kita tahu Anwar Musa ini memang orang kaya. Dia memang orang kaya walaupun dia awal YB, tapi dia memang pun orang kaya. Bahkan ada juga yang kata terkejut apabila
seutas jam tangan yang dipakai oleh Anwar Musa turut berjumlah hampir 1 juta ringgit. Baru-baru ini warganet juga digemparkan dengan gaya muda yang ditampilkan oleh Anwar Musa dengan menggayakan jersey Hugo Boss lengkap berseluar berwarna hijau yang dikatakan berharga Rp1.500. Kalau kamu tengok gambar itu, pakaian itu seakan-akan pakaian yang dikenakan dalam satu film, yaitu Squid Games. Ya, Squid Games dalam film Korea. Saudara-saudara sekalian, itulah kekayaan yang dimiliki oleh Anwar Musa dengan memiliki jam tangan berjumlah hampir 1 juta ringgit, yaitu Rp953.24 yang berjenama, kejap ya, kita cari jenamanya dulu. Yang berjenama tidak dinyatakan di sini. Oh, ada pula. Dia memakai jam tangan yang sangat-sangat luar biasa mahal ini. Apa jenamanya? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.